Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah. Selamat bercuti semua ke semua rakyat negara Malaysia. Selamat bercuti, cuma kita tak cuti ni. Cuti jugalah, cuti juga. Okey, saya akan mengambil masa lebih kurang 20 minit lah, 20 minit hingga setengah jam tentang takaful lah. Tentang takaful. Jadi untuk sesi perkongsian ini, kita mulakan dengan umul kitab fazilat dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum keluarga dan sahabat-sahabat baginda dan guru-guru kita, mak bapak kita kaum muslimin muslimat, sama ada yang masih di dunia, khususnya kaum keluarga kita yang telah karamatullah, guru-guru kita yang telah karamatullah dan klien-klien kita telah karamatullah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, amin. Terima kasih banyak. Jadi bersama saya ada 2-3 orang sekitarnya ProTG ataupun ejen-ejen perunding baru. Ini saya tentang ilmu takaful ataupun last kelas kita buat apa itu takaful, konsep dan sebagainya. Hari ini saya nak share kenapa kita perlukan takaful. Kenapa kita perlu takaful ni? Takaful. Semua cerita tentang takaful. Kenapa? Apa yang penting sangat? Apa yang best sangat? Jadi isu dia adalah kenapa kita perlu ada takaful. Sebenarnya suka tak suka kita kena ada. Kena ada. Macam juga insurans kereta. Kenapa kita ambil takaful atau insurans untuk kenderaan? Alasan dia adalah, yelah nanti kalau kemalangan macam mana? Kalau hilang macam mana? Betul lah tu. Makna, kalau tak kalau kereta takut hilang, takut kemalangan. Kalau kita ni, jadi mana dia? Kita perlukan takaful sebenarnya satu je. Satu tempat, satu benda ni je. Kalau ini okey, tak payah. Tak payah. Mana penting, yang penting, yang apa yang benda ni tu? Ialah kerana musibah tu tak tahu bila akan berlaku. Jadi kalau tahu musibah tu bila akan berlaku, okey, contohnya bila anda akan mati, saya akan mati pada umur saya 99 tahun 48 hari. Tahu okeylah, mana besok umur saya. Sekarang isu tak tahu. Tak tahu. Jadi kita kena perlu ambil takaful sebab musibah tak tahu bila. Okey, apa tu musibah? Okey, musibah untuk mereka yang kelas attend kelas insurance, of course tahu. Tak tahu memang fail lah paper tu. Musibah atau bank risiko, iaitu perkara-perkara yang berlaku yang boleh mengakibatkan kerugian wang ringgit ataupun apa? Ataupun barang lah, ataupun harta. Kerugian wang ringgit atau harta yang mengakibatkan kerugian, itu musibah. Itu secara generalnya. Tetapi untuk kita orang awam ni, musibah ada 4. Sometimes saya kata 5, sometimes ada 4. Okey, saya ambil yang penting 4 dulu. Musibah yang pertama adalah musibah sakit. Musibah sakit. Sakit ni ada 2. Ada 3. Sakit biasa-biasa, demam sesama lah, apalah, itulah sakit. Yang kedua, sakit-sakit yang luar biasa. Sekarang terlalu banyak sakit luar biasa, kanser dan sebagainya kan. Yang ketiga lah sakit sebab kemalangan. Yang tak pernah sakit seorang kat dunia ni, Fir'aun je. Kalau rasa kita bukan Fir'aun, kita akan sakit lah. Sesama ke demam ke apa, sekarang lagi lah COVID lagi lah kan, semua takut kan. Itu sakit. Yang kedua, musibah sakit. Isu dia, kalau kita sakit sekarang ni, nak buat rawatan kat mana? Saya amat jarang lah jumpa. Saya kalau sakit ni, saya kena rawatan kat GH, hospital kerajaan saja. Kenapa? Saya agama sebab saya cintakan kerajaan. Jadi saya terpaksa pergi kerajaan. Ada macam tu, tapi jarang. Jarang, kebanyakan dia lah sakit dengan mana? Semua ke private hospital. Dan selalunya private hospital ni murah ke mahal? Murah, murah, tak mahal, okey. Dan sakit ni pula, yang sakit luar biasa ni sebenarnya, yang kita takut ni adalah sakit kanser. Kanser, sekarang terlalu banyak orang ada kanser. Contohnya Purata dia kanser, dia panggil, kalau kita tengok statistik, terutama perempuan lah, kesian perempuan kan.
Orang perempuan kata dalam report, dalam statistik kata 50,000 wanita mengidap bara cervix setiap tahun. Meaning that every year ada 50,000 kena bara cervix untuk perempuan. Jadi kalau statistik daripada makna juga, every year ada penambahan orang kena kanser adalah 44,000 per year, penambahan kasus kanser. Jadi makna dia itulah salah satu risiko sakit. Yang keduanya, risiko yang dua adalah risiko tua. Tua risiko ke? Aku dah tua ni, macam mana ni? Yes, risiko tua juga satu risiko. Kerana tua ni ada tiga pilihan bila tua. Pertama, kita hidup dengan tunai, cash. Kita hidup dengan child, dengan anak-anak. Or kita hidup dengan charity. Kan itu perlu takaful juga. Sebab dalam takaful ada elemen saving. Okay, tua. Walaupun tua ni, walaupun kita makan anti-aging ke apa ke, makanlah apa pun, akan tua juga. Sakit, tua. Dah tua, harus akan hilang upaya. Hilang upaya means bukannya tersandar, apa, bedridden, tak. Simple je. Masa umur kita umur belasan tahun, Wakin University ambil macam-macam event. Umur 50, jogging, tak larat dah. Jalan kaki. Mana dia? Makin tua, makin kurang upaya. Dan lama-lama kita akan mungkin bedridden. Dia risiko juga. Tua, kita tahu akan tua bila. 60 years from now, 70 years from now, mungkin akan tua. Dan tua kesan dia adalah akan hilang upaya. Pertama sakit, tua dan hilang upaya. Hilang upaya. Bila hilang upaya, okey. Hilang upaya ni tak semestinya tua. Tak semestinya tua. Pengalaman saya dah 20 tahun dalam industri insurans dan takaful ni, saya ada jumpa orang muda-muda hilang upaya. Banyak cerita ni. Hilang upaya dan mati. Mati ni selalunya based on pengalaman yang saya buat kerja takaful ni, orang tak takut. Terutama orang lelaki. Hebat orang lelaki ni kan. Enggak mati. Tak apa, mati tanamlah kan. Anakku, bisa pandai lah. Aku dulu pun macam tu. Aku yang hidup. Itu orang lelaki. Kalau orang perempuan lain sikit. Orang perempuan, kalau meninggal dunia macam mana anak aku ya? Orang lelaki tak. Orang lelaki lain sikit. Hero lelaki ni. Dan itulah yang musibah. Dan musibah yang kelima ni, saya pun tak suka sebut. Saya sebut juga, iaitu musibah perceraian. Berlaku perceraian juga musibah pada pendapat saya. Sebab saya jumpa ramai orang susah-susah, terutamanya masa PKP ni lah berlaku. Bila bercerai-berai ni, selalunya jarang bekas suami ni memberi nafkah yang sepatutnya. Jarang yang saya jumpa. Jadi, kalau boleh tolonglah ambil takaful untuk tujuan-tujuan tersebut. Walaupun tak ada cover untuk perceraian, tapi sekurang-kurangnya kalau berlaku perceraian, sekurang-kurangnya kita tidak menyusahkan siapa-siapa, tidak menyusahkan orang lain. Jadi anak-anak ada untuk pelan pendidikan, kita sendiri owner sendiri dah ada dipanggil apa daripada masalah tadi. Jadi ini benda empat perkara ni. Kenapa kita perlu ambil takaful? Sebab ni. Okey, kita ambil ni. Contohnya bila berlaku tua, bagi tahu tadi tua, memang kalau ikut selalunya saya jumpa juga macam ni. Besok tua, anak-anak kan ada, anak saya soleh-soleh. Betul, saya setuju. Tapi adakah kita sanggup tak rumah anak bertahun-tahun? Ya, mungkin anak kita bagus, menantu kita, cucu kita belum tentu. Belum tentu. Jadi saya jumpa ramai juga orang-orang tua terpaksa minta permission daripada anak-anak berpindah kepada penjagaan, pusat penjagaan orang-orang tua. Bila penjagaan orang tua, selalunya bayarannya agaklah mahal. Kecuali ada pencen, tak apalah kalau kita ada pencen. Situasi sekarang masalah dia kalau kita tak ada pencen. Macam nak buat? Mana terpaksalah anak dan terpaksa tahan apa? Tawan jiwa raga lah. Okey. Tawan jiwa lah, kena kadang-kadang dia perli dia anak atau cucu sebenarnya tak tahu. Okey, maknanya ini kenapa kita sebenarnya itulah 5 faktor utama kita perlu ada takaful. Dan apabila kita ambil pelan takaful tadi ni, kita kena tengok balik tujuan dia apa. Tujuan apa? Tujuan apa? Pertama, banyak pelan-pelan takaful kat luar sana. Ada untuk education,
ada untuk dia panggil kemalangan diri saja, untuk kematian saja, ada untuk banyak macam produk. Jangan hanya based on murah, jangan. Dia ada kaedah dia. Aku ambil takaful untuk apa? Sama ada untuk tua, untuk saving dengan tua, atau untuk medical perubatan. Jadi dia macam tu. Jadi dalam keadaan sekarang ni, itulah dah 20 minit saya punya sharing ni. Mungkin mudah-mudahan memberi manfaat, terutama kat luar sana. Dan juga perunding-perunding baru. Perunding lama dah hafal lah ni lah. Orang baru kena terangkan betul. Encik kena tuan kena ambil takaful sebab musibah tak tahu bila. Musibah, contoh musibah ada yang besar 4 lah. Kita tak cerita perceraian 4. Sakit, tua, hilang upaya dan mati. Okey. Lepas tu, kenapa perlu takaful lagi juga? Kerana apabila berlaku musibah, contohnya hilang upaya. Bila hilang upaya, kita tidak mampu bekerja dan tidak ada sumber pendapatan. Kalau ada sumber pendapatan pun, majikan selalunya bagi tempoh. Berbulan-bulan tak kerja, takkan bagi gaji. So, jadi, dia tempoh tak ada mana. Bila berlaku hilang upaya, kita terpaksa berhenti kerja, maka kat mana keluarga kita untuk mendapatkan sumber mata pencaharian untuk meneruskan kehidupan? Bila musibah berlaku, keluarga terpaksa meneruskan kehidupan. Matlamat kewangan terpaksa dicapai. Contohnya, matlamat kewangan apa? Peranan takaful kedua lah, membantu. Tadi perlu ambil takaful sebab musibah tak tahu bila. Yang kedua lah, sebab kita untuk mencapai matlamat kewangan. Contoh, hari ni kita ada anak. Saya belum jumpa juga, saya buat market ni, buat sale. Belum jumpa seorang cikgu ke, buruh ke, orang biasa ke. Jarang saya tanya, encik besok anak ni besar nak kerja apa? Tak apa, besok anak kerja saya jadi kontraktor. Jarang jumpa. Anak nak masuk universiti. Semua nak masuk universiti. Jadi apa, terpulang jadi apa. Tapi mesti masuk U. Bila masuk U, perlukan duit. So, duit tu nerancang sekarang. Sekarang kita ada plan education yang bagus. Contohnya, katakan pembayar meninggal dunia, maka anak tadi kita sediakan dana. Kita dana untuk survival dia sampai umur dia 20 tahun. Dan dana education dia masuk umur 20 tahun. Pun ada produk macam tu. Saya tak cerita produk ini. The konsep. Kenapa orang tu perlu ambil takaful. Jadi, seterusnya, pertama, musibah tak tahu bila. Yang kedua, untuk mencapai matlamat keuangan kita. Kita ambil sampel. Kalau kita meninggal dunia, tadi hilang upaya, siapa nak membayar kita punya kos kehidupan dan anak-anak kita? Kalau meninggal dunia, sebenarnya lagi dah teruk. Bila meninggal dunia, kita tinggalkan 3. Semua tahu dah, tinggalkan 3. Tinggalkan anak dan keluarga. Yang kedua, tinggalkan hutang. Dan ketiga, tinggalkan pangkat dan kedudukan. Maknanya hutang kena bayar. Siapa nak bayar hutang kita? Jadi itu juga perlu kita ambil kira. Maknanya jangan kita dah ambil takaful satu, ambil takaful dah. Kena kira balik berapa jumlah perlindungan dia. Dan yang sebenarnya yang the most important, kenapa kita perlu takaful adalah untuk menyara kehidupan keluarga yang kita tinggalkan. Maknanya kita kira, iaitu sebagai income protection. Kalau income kita RM2,000, kita kena protect income kita tadi untuk make sure that macam mana keluarga kita dapat income RM2,000 tiap-tiap bulan sampai anak kita besar. Sebab tu, kita lebih kurang dalam, kalau ikut teori pengurusan keuangan, kita hendaklah menyediakan 10 years survival kepada keluarga kita. Maknanya itulah. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Kalau tanya, boleh tanya. Terima kasih semua yang mengikuti kawan-kawan saya ni. Ada ejen undang mengikuti siaran langsung ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan juga sekurang ada guideline kalau ada ejen datang nak tanya soalan apa. Macam itulah, mudah-mudahan. Itu saja kot. Jadi insyaAllah saya akan share lagi untuk tajuk akan datang. Hari ini kenapa orang tu perlu ambil takaful. Lepas tu banyak mana kira income protection. Saya akan insyaAllah share next session. Jadi akhir kata, salah dan silap, mohon maaf banyak. Mudah-mudahan ilmu sikit ni bermanfaat. Dan untuk saya juga meneruskan kempen kami, kempen Jom Berselawat. Jom kita cuba usahakan
untuk kita berselawat atas Nabi SAW sehari 1000 kali. Mudah-mudahan kita dapat syafaat bagi Nabi SAW dan berjaya di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.